Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada hari ini, hari Khamis 27 Mei 2021 bersama dengan 15 Syawal 1442 Hijriah. Hari ini kita nak sembang-sembang sikit berkaitan dengan PDPR. Okay. Kalau kita buka media sosial kita sekarang ni, dalam Facebook, dalam Twitter, banyak kita tengok rungutan daripada ibu bapa berkaitan dengan PDPR ni. Ada yang kata masalah gadget, berkongsi telefon dengan adik-beradik, tak cukup data, masalah ibu bapa yang bekerja, dan macam-macam lagi masalah. Tak kurang juga keluhan kita dengar daripada rakan-rakan guru kita berkaitan dengan pelaksanaan PDPR ni kan. Macam biasalah, macam biasa, tak masuk kelas, pelajar kita tak respon, tak hantar kerja dan sebagainya. Walau bagaimanapun, apa saja masalah berkaitan dengan PDPR ni, kita sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu bapa, sebagai seorang pelajar kena hadapi juga. Tak boleh kita nak tinggalkan ataupun nak tolak terus tepi walaupun masalah yang kita hadapi berkaitan dengan PDPR. Saya teringat pada minggu lepas ketika sambutan Hari Guru 16 Mei. Macam biasalah, tiap-tiap tahun kan orang akan hantar ucapan selamat Hari Guru, share berkaitan dengan kata-kata motivasi dan semangat sempena Hari Guru. Saya tertarik pada satu artikel yang dikongsikan oleh sahabat saya. Kalau tak silap saya, ditulis oleh pensyarah daripada UKM, Dr. Syamsul Hazlam Hamid. Dalam artikel tersebut ada dinyatakan berkaitan dengan 5 golongan. 5 golongan. Yang pertama sekali, 5 golongan yang berkait ataupun yang terkait dengan ilmu. Yang pertama sekali, jadilah kita golongan yang pertama ni. Siapa dia golongan yang pertama ni? Golongan yang mengajar ataupun golongan yang mendidik. Selalunya bila sebut mengajar ni, cikgu lah. Tetapi dalam suasana dan situasi kita sekarang ni, proses pengajaran tu dah berpindah sedikit ataupun separuh kepada guru pertama anak-anak kita. Siapa guru pertama anak-anak kita? Ya, kita lah guru pertama anak kita. Jadi dalam situasi tersebut, seharusnya lah kita sebagai seorang guru dan juga ibu bapa saling bekerjasama bagi memastikan kelangsungan anak kita dalam proses pembelajaran mereka. Saya teringat kisah ketika PKP yang pertama dulu, tahun lepas. Ada seorang ibu yang menelpon saya. Saya ingat lagi, hari itu hari Ahad. Jadi dia call saya. Dia tanya, "Ustaz, esok Ustaz nak ajar tajuk apa ya kelas anak saya?" Saya bila dapat soalan macam tu, saya terus berfikiran negatif. Saya tanya dalam hati saya, kenapa pula dia nak tanya saya ajar tajuk apa? Kenapa dia nak perlu tanya? Apa masalahnya? Negatif, nampak? Jadi bila dah terang kan, sebenarnya Ustaz, saya minta maaf, dia kata, sebenarnya saya bukan nak kacau lah. Sebenarnya macam ni, minggu lepas bila Ustaz hantar kerja tu, ada satu bahagian tajuk tu anak saya tak faham. Jadi anak saya tu tanya dengan saya, tapi saya tak dapat nak jawab, dia kata. Jadi dia kata kalau saya dapat tahu tajuk tu untuk minggu ni, mungkin saya boleh bantu dengan cari dulu bahan-bahan berkaitan tajuk ataupun apa sajalah, dia kata. Nampak? Rupa-rupanya bukan nak menyusahkan saya, nak membantu saya. Nampak, kita dah berfikiran negatif, saya lah. Jadi kita seharusnya antara guru dan ibu bapa saling bekerjasama. Yang keduanya, dalam artikel tersebut juga menceritakan tentang menggalakkan kita, menyuruh kita untuk jadi golongan yang kedua. Siapa dia golongan yang kedua ni? Golongan kedua ni ialah golongan orang yang belajar. Dalam situasi sekarang, bila sebut belajar ni, tentulah anak kita, anak murid kita. Sebenarnya kita juga turut belajar. Ya, kita juga turut belajar. Sebagai contoh, saya sendiri, biasanya kalau mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan matematik tu saya serahkan kepada anak saya, kepada isteri saya lah, untuk menyelesaikannya.
Tetapi kadang ada juga dia datang jumpa kita, tanya. Nak tak nak, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang saya tak faham pun tajuk tu. Jadi nak tak nak, kalau saya nak terang balik kepada dia, saya terpaksa cari dan saya terpaksa belajar balik. Nampak? Dah berlaku satu proses pembelajaran buat kita. Hikmah tu. Dan yang ketiganya, di dalam artikel tersebut menyuruh, menggalakkan kita untuk jadi golongan ketiga, iaitu orang yang mendengar. Macam anak kita, macam disebut pada awal tadi, ada kekangan, telefon, data dan sebagainya. Kalau anak kita tak dapat nak laksanakan kerja yang cikgu bagi tu, contohnya cikgu bagi satu video tutorial, kemudian jawab soalan sekian, tapi anak kita tak dapat nak jawab, adakah patut kita bagi tahu anak kita tinggalkan semua tu? Tak. Setidak-tidaknya jadilah orang yang mendengar. Tak apa, buka je video tutorial tu, dengar je. Manalah kita tahu dengan asbab mendengar tu, dia jadi faham dan dia jadi faqih, ataupun dia jadi expert, ataupun dia jadi terror tajuk tu. Hikmah banyak, kan? Jadi jadilah orang yang mendengar. Yang keempatnya, jadikanlah, kita digalakkan jadi orang yang keempat ni. Siapa dia yang keempat ni? Golongan yang keempat ni adalah golongan yang menyukai ilmu, cinta kepada ilmu. Jadi kita kena setkan kepada anak kita, minda dia, belajar ni bukan setakat Isnin sampai Jumaat. Proses pembelajaran mesti terus berlangsung sepanjang masa. Belajar tak semesti kena buka buku. Di luar rumah juga satu proses pembelajaran apabila dia keluar rumah, pada waktu petang bermain dan sebagainya. Okey, banyak hikmahnya. Dan yang kelimanya, dalam artikel tersebut kita ditegah, kita dilarang untuk jadi golongan yang kelima ni. Siapa dia golongan yang kelima ni? Golongan yang kelima ni adalah golongan yang tak nak buat yang nombor 1 tadi, tak nak buat yang nombor 2, tak nak buat yang nombor 3, tak nak buat yang nombor 4. Mengajar dia tak nak, belajar dia malas, mendengar pun tak nak, suka kepada ilmu apatah lagi. Jadi ingatlah, kita jangan termasuk ataupun tergolong dalam golongan yang kelima ni. Jadi dalam proses PDPR ni, apa saja yang dapat kita laksanakan, kita laksanakan. Kalau tak dapat buat 10, dapat buat 9, alhamdulillah dah. Ataupun kalau tak dapat buat 9, dapat buat 1 pun alhamdulillah dah. Ataupun kalau tidaknya, setidak-tidaknya tadi yang keempat, jadilah orang yang mencintai ilmu. Maksudnya ada juga pelibatan dalam PDPR ni. Jangan kita tinggalkan terus. Itu nasihat saya kepada saya sendiri dan juga kepada semua anak-anak murid saya dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang akan bertindak sebagai seorang guru di rumah. Jadi sebelum saya mengakhiri video kita ni, saya nak kongsikan dua benda. Yang pertama sekali, kata-kata yang baik, yang bagus kita kongsikan dan boleh kita fikir yang bersama. Yang pertama sekali dia kata, bukan ilmu yang harus mendatangi kita, sepatutnya kita lah yang mendatangi ilmu. Maksudnya jangan harap ilmu tu datang pada kita, kita yang kena cari. Ilmu tak akan datang pada kita. Dan yang keduanya, sesiapa yang menempuh jalan ilmu ni, insya-Allah Allah akan permudahkan jalan dia ke syurga. Maksudnya di sini ialah kebaikan yang kita dapat daripada hasil menuntut ilmu tu, ganjaran dia sangat besar, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja saya berkongsi perkongsian saya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada saya dan juga memberi manfaat kepada orang yang mendengar. Terima kasih. Sebelum tu jangan lupa hantar kerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap semua sekali jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Marilah kita bersama-sama menyahut seruan kerajaan bagi memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan PKP 3.0, iaitu duduk di rumah. Stay at home.